Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Yang diraikan Ketua FQMC Fakulti, Timbalan Dekan Prasiswazah, penyelaras Prasiswazah secara penyelidikan dan juga perancang strategik fakulti. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih kerana hadir dalam taklimat kaedah mencapai KPI 6/2021 bersama bahagian jaminan kualiti akademik pada hari ini. Saya Hashimatul Fatmah Hashim, merupakan penyelaras unit pengurusan kualiti akademik di bahagian jaminan kualiti akademik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bermula ya untuk bengkel hari ini. Siapa next? Next. Next tak mana? Oh, okay. Oh, okay. Okay. Pertama sekali saya ingin menerangkan pencapaian semua fakulti pada tahun lepas, iaitu pada 2020. Okay, kita ada dua KPI pada tahun lepas, iaitu KPI 4 dan KPI 5. Untuk KPI 4, begini adalah dia punya sasaran 2020. Untuk FSGK sasarannya adalah 6, pencapaiannya 9. FSKPM sasaran adalah 7, pencapaian 8. Untuk FIT sasaran adalah 7, pencapaiannya adalah 8. Untuk Fakulti Kejuruteraan sasaran dah 10, pencapaian dah 10. Untuk Fakulti Perniagaan, sasaran 7, pencapaian 10. Untuk FBK, sasaran 4, pencapaiannya adalah 5. Untuk FPSK, sasarannya 7, pencapaian adalah 7. Untuk FRST, pencapaian adalah 8. Pencapaiannya adalah 8. FSSK, sasaran adalah 9, pencapaiannya 9 juga. Untuk PRAYU, sasaran 3, pencapaian 3. Untuk FAB, ETC ni di dalam sistem SPEED, dia belum ada FEB lagi ya. Dia adalah ETC. So FAB sasarannya adalah 2, pencapaiannya adalah 2. Jadi untuk kesemua fakulti kita telah mencapai 112.86, 113%. Tahniah kepada semua FQMC dan yang terlibat. Dan untuk KPI 5, kesemua fakulti telah berjaya mencapai 100% ya dalam KPI ini. Dan ini merupakan rubrik yang sebelum ini, KPI 2020. Saya terangkan dulu yang sebelum ni dan lepas ni boleh saya terangkan selepas ni supaya kita dapat tengok perbezaannya ya. Okay, untuk KPI 4, untuk FQMC involvement, organizing at least one faculty IQA related workshop. Okay, yang diperlukan adalah QR code dan CAM or faculty workshop report. Organizing internal faculty audit, apa yang diperlukan setiap semester adalah course file audit report, future ready curriculum elements audit report, KIPS audit report, teaching and learning facilities audit. Ini kita telah membuat lawatan audit. Okay. Yang diperlukan adalah bukti audit dan laporan audit, PSAR bagi program-program yang terlibat dan juga tindakan yang telah diambil bagi PSAR sebelum ini. Untuk KPI 5 adalah merupakan ISO compliance, lantikan ISO Academic Quality Committee, Risk Registration and Assessment, Internal Audit dan laporan kepada BGKA. Okay, itu adalah rubrik yang sebelum ini. Bagi tahun ini, kita ada hanya satu KPI berbanding dengan KPI sebelum ini. KPI sebelum ini ada 2, kali ini ada satu saja, dinamakan Internal Quality Assurance Indicator, iaitu merupakan KPI 6.
2021. Ini merupakan target KPI 2021. Kita telah mengadakan sesi bersama kesemua dekan-dekan dan pengarah pra-universiti berkenaan dengan sasaran pada tahun ini, dan mereka bersetuju dengan sasaran yang ditetapkan oleh BJKA pada tahun ini, mengambil kira prestasi-prestasi fakulti-fakulti kita pada tahun lepas. Okay. Untuk sasaran 2021, FSGK 9, FSKPM 9, FIT 8, FK 10, FEB 10, FBK 5, FPSK 7, FRST 8, FSS 9, PRIU 3 dan FAB 2. Ini merupakan pecahan untuk KPI kali ini. Untuk foundation program yang melibatkan program asasi, untuk PRIU melibatkan 3 program. Untuk undergraduate programs, FSKPM 4, FSKTM 5, FK 4, FEP 7, FPSK 2, FSTS 5, FSSK 6, FBK 3, FSGK 7, FAB 2. Dan untuk program postgraduate program secara kerja khusus, FSKPM 3, FSKTM 1, FK 4, FEP 1, FPSK 3, FSTS 1, FSSK 1. Dan postgraduate program by research, FSKPM 2, saya rasa semua fakulti 2, okay, kecuali FAB. FAB belum ada lagi untuk postgraduate program secara pendidikan. Okay, yang semua sasarannya adalah 2. Okay, untuk rubrik KPI 6 pada tahun ini adalah merupakan komponen-komponen yang terlibat. Okay. Komponen pertama adalah FQMC involvement. Okay, sebelum ini kita menyarankan fakulti mengadakan satu saja bengkel. Pada tahun ini bermulanya kita menyarankan fakulti untuk mengajukan sekurang-kurangnya 2 bengkel. Ya, apakah bengkel-bengkel tersebut? Bengkel tersebut adalah workshop on best practice on academic quality assurance. Apa-apa berkaitan dengan quality akademik boleh apa yang fakulti boleh anjurkan, mungkin assessment, mungkin curriculum design, mungkin delivery, okay, in anything, transformative teaching, apa best practice yang melibatkan quality akademik. Yang kedua adalah OBE workshop. Okay, ini adalah outcome based education workshop. Kedua-dua bengkel ini fakulti boleh menjemput pensyarah masing-masing ataupun fakulti boleh menjemput pensyarah di luar UNIMAS. Okay. Mana-mana yang fakulti rasa bersesuaian untuk memberi bengkel kepada fakulti masing-masing. Yang kedua adalah merupakan organizing internal faculty audit, okay, untuk sesi 2020-2021 untuk undergraduate, untuk undergraduate dan postgraduate secara coursework. Apa yang mereka perlukan adalah mengaudit khusus 5 khusus masing-masing, okay. Dan untuk master dan PhD secara penyelidikan, apa yang diperlukan pada tahun ini adalah postgraduate audit report. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini, okay, apakah yang diperlukan oleh BJKA. Komponen seterusnya adalah Academic Process Compliance Report. Bagi kesemua ketua FKMC, mereka memang telah membuat audit pada tahun lepas, okay, terhadap 5 proses akademik. Mereka telah mempunyai pengalaman tersebut. Saya rasa tidak ada masalah untuk semua fakulti mencapai Academic Process Compliance ini. Salah satu komponen wajib juga pada tahun ini adalah Annual FQMC Activity Report. Ini adalah FQMC involvement. Untuk PSAR submission, okay, untuk submission PSAR pada tahun ini, okay, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3, okay, untuk fakulti.
Contohnya, jika undergraduate program, semua fakulti perlu menghantar satu PSAR sahaja, undergraduate. Contohnya saya mengambil kira fakulti FSCS ya, sebahagian pada FSCS. Contohnya kami mempunyai 5 program. Untuk kelima-lima program undergraduate tersebut, perlu menghantar satu PSAR sahaja. Okay. Untuk postgraduate secara coursework, satu PSAR juga. Dan untuk master dan PhD secara pendidikan, ada satu PSAR juga. So ada 3 PSAR secara keseluruhannya. Dan untuk tahun ini juga, bermulanya fakulti FQMC, fakulti masing-masing menjalankan audit lokasi sendiri ya, dan perlu melaporkan dapatan audit ini di dalam Area 5, Educational Resources dalam PSAR masing-masing. Dan komponen seterusnya juga adalah maklum balas CQI. CQI adalah maklum balas PSAR daripada sebelum ini. Apa yang diperlukan adalah maklum balas PSAR dan apakah tindakan yang diambil oleh fakulti terhadap PSAR yang telah dihantar sebelum ini. Dokumen submission perlu adalah ada memo yang ditandatangani oleh dekan dan ketua FQMC fakulti masing-masing. Keseluruhan komponen ini perlu dimuat naik secara atas talian. Kami telah menyediakan folder untuk FQMC, okay, untuk mereka memuat naik dokumen. Okay. Untuk komponen-komponen yang terlibat dalam dalam KPI pada tahun ini adalah yang melibatkan keperluan MQA. Contohnya workshop on best practices on academic quality, workshop on OBE adalah merupakan keperluan self-accreditation status audit, iaitu merupakan MQA 03. Kita mesti membina profil universiti dan kita mesti menunjukkan UNIMAS mempunyai sistem jaminan kualiti akademik yang mantap dan kukuh. Ini adalah salah satu cara kita menunjukkan kualiti akademik kita. Untuk akademik proses compliance report dalam melibatkan MQA 03, self-accreditation status audit juga, post file audit report, postgraduate audit report, annual FQMC activity report. Ini merupakan keperluan MQA 02, akreditasi penuh, dan MQA 04, akreditasi saya tak ingat apa dia punya perkataan. MK02 akreditasi penuh. Ini adalah merupakan maintenance audit, MQA04. Setiap program yang telah mendapat akreditasi penuh, jangan rasa selesa terlebih dahulu. Setiap 5 tahun MQA04 ini akan diadakan oleh Lautan Audit, akan dijalankan oleh MQA. Kita mesti pastikan MQA04 pun kita akan dapatlah ya, untuk semua program. Untuk annual FQMC activity report, MQA02, MQA03, MQA04, PSAR submission juga begitu, dan feedback or CQI on previous PSAR, semua MQA memerlukan MQA02, MQA03 dan MQA04. Semua komponen terlibat adalah keperluan MQA. So ini adalah merupakan detail, okay, secara terperinci apakah yang diperlukan oleh BJKA untuk rubrik kali ini. Workshop related to quality, workshop on outcome based education. Apa yang diperlukan adalah workshop report dan QR code. Begitu juga dengan workshop on best practices on academic quality. Apa yang diperlukan adalah workshop report dan QR code. Fakulti boleh menyebut pensyarah di kalangan pensyarah sendiri. Fakulti boleh menyebut mana-mana penceramah daripada luar UNIMAS juga, bergantung kepada tahap kewangan fakulti yang terlibat. Okay, sebab sekarang kita boleh adakan secara online, saya rasa lebih menjimatkan lah, ya. Untuk PSAR, ini adalah yang akan dinilai. Satu PSAR untuk kesemua program foundation, PRAYU. Satu PSAR untuk kesemua undergraduate programs. Satu PSAR untuk postgraduate by coursework program. Satu PSAR untuk master dan PhD by research. Ini bukan MSc saja. Ini adalah merupakan
MRs dan sebagainya. Sepatutnya seletak master dan PhD secara penyelidikan. Ini tanggungjawab ni digalas oleh penyelaras postgraduate by research di fakulti masing-masing. Dan untuk audit lokasi di fakulti masing-masing perlu dilaporkan dalam Area 5 PSAR di dalam educational resources. Bergantung kepada inisiatif fakulti sendiri, jika fakulti mahu FQMC daripada fakulti berlainan untuk mengaudit fakulti masing-masing. Tetapi fakulti boleh mengadakan audit sendiri. Okay? Kita tidak mengeluarkan apa-apa lagi jadual. Sebelum ni apa kita buat adalah inter-fakulti, contohnya FSCS akan menyemak FAB dan sebagainya. Tapi bermula tahun ini kita menekankan konsep integriti kepada semua fakulti. Jika integriti kita tinggi, kita dapat menjalankan pelbagai tanggungjawab yang diberikan. Untuk feedback CQI, fakulti perlu melaporkan PSAR yang belum selesai pada tahun ini. Saya telah menyediakan borang kepada semua fakulti. Okay. Apa yang saya perlu tunjukkan adalah sekejap ya. Saya akan tunjukkan di manakah saya meletakkan ke semua dokumen-dokumen ini. Slide lain. Sekejap ya. Okey. Saya akan pergi ke saya akan pergi sini ya. Okey. Setiap peserta yang terlibat pada hari ini, saya akan memberi akses kepada folder ini. Folder ini merupakan folder KPI 2021, PSAR feedback, slide dan jadual proses kerja dan sebagainya akan diletakkan di dalam folder ini. Okay. Untuk CQI, saya ingin menunjukkan, contohnya KPI 2021, apa yang perlu adalah semua FKMC klik folder ini. Contohnya saya bagi contoh adalah FAB ya, FAB. Saya klik untuk FAB. Setiap fakulti di dalam PSAR submission masing-masing terdapat satu folder yang diberikan nama Action Taken on Previous PSAR. Dalam ini adalah laporan, adalah ringkasan laporan PSAR Fakulti Alam Bina pada tahun lepas. Kalau kita klik, kita akan tengok strength by area. Yang perlu fakulti tekankan adalah di sini ya, areas of concern and steps taken. Kami telah meletakkannya di dalam satu jadual, areas of concern, steps taken, dan apa yang fakulti perlu nyatakan di sini, adakah ia selesai ataupun belum selesai. Kalau selesai, letak saja dash. Kalau belum selesai, perlu menyatakan apakah tindakan yang telah dilakukan pada setakat ini. Itu yang diperlukan. Saya akan pergi ke slide saya balik. Okey. Ya, itu adalah contoh CQI feedback ya. Ya, untuk academic process compliance report, semua ketua FKMC di semua fakulti telah mempunyai pengalaman ini. Mereka perlu mengaudit proses kerja penyediaan pelan khusus program secara kerja khusus. Kedua, proses pelaksanaan pengajaran. Ketiga, proses penilaian pengajaran dan pembelajaran. Keempat adalah proses penilaian semester. Dan kelima, proses penambahan kualiti berterusan fakulti ataupun program. Okay. Ini adalah CQI ya. Untuk cost file audit report, FKMC perlu melakukan audit pada semester 1 dan semester 2 2020 dan 2021. Untuk postgraduate audit report, ini adalah merupakan tanggungjawab yang digalas oleh penyelaras postgraduate secara penyelidikan. Apa yang diperlukan adalah senarai postgraduate student status. Okay? Status senarai pelajar pasca siswaza. Apakah status mereka? Boleh diletakkan di dalam satu Excel file
Status adalah adakah tahun pertama, adakah tahun kedua, tahun ketiga dan sebagainya. Status saja. Okay. Dan juga progress report submission. Adakah mereka telah menghantar ataupun tidak untuk semester 1 dan semester 2. Okay. Begitu juga apa yang diperlukan dimuat naik di dalam folder itu adalah minit mesyuarat JK Pasca Siswazah Fakulti semester 1 dan semester 2. Itu adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk postgraduate audit report. Setiap semester perlu dilaksanakan ya. Dan submission to BJKA apa yang diperlukan, yang diwajibkan adalah laporan tahunan 2021 aktiviti FQMC di fakulti masing-masing serta memo yang ditandatangani oleh dekan dan ketua FQMC. Kesemua item-item ini perlu dimuat naik di dalam folder yang telah disediakan. Itu tidak ada konsep hard copy lagi ya. Begitu juga audit course file di fakulti masing-masing boleh dilaksanakan secara online juga. Memudahkan kepada semua pihak. Ini merupakan proses kerja yang terlibat pada 15 Februari sehingga 15 Mac. Ini merupakan cuti semester. Ketua FKMC dan ahli jawatan kuasa pengurusan fakulti membuat audit lokasi sewaktu cuti semester. 30 hari diperuntukkan. Yang terlibat adalah FKMC dan PP akademik di fakulti masing-masing. Jabatan audit ini dilaporkan dalam Area 5 PSAR 2020-2021. Selepas mesyuarat senat peperiksaan, pensyarah menyediakan fail khusus. Sebenarnya pensyarah boleh menyediakan fail khusus sebelum lagi senat peperiksaan. Sebab senat peperiksaan ni hanya untuk generate keputusan pelajar saja. Komponen-komponen lain boleh disediakan lebih awal lagi. Kedua adalah fakulti menyediakan fail bukti pematuhan proses akademik. Ada 5 proses akademik yang terlibat. Senarai status pelajar pasca siswazah secara pendidikan dan status laporan kemajuan. Juga minit mesyuarat JK pasca siswazah fakulti semester 1 2020-2021. Tindakan adalah pensyarah, PP akademik dan penyelaras pasca siswazah secara pendidikan. Pada 19 Mac hingga 26 Mac, FQMC akan mengaudit fail khusus semester 1 2020-2021 yang telah disediakan oleh semua pensyarah. Pematuhan proses akademik semester 1 2020-2021 ini seharusnya disediakan oleh PP akademik untuk membantu FQMC menjalankan kerja dengan lebih pantas dan cekap. Yang ketiga adalah senarai status pelajar pasca siswazah secara pendidikan dan status laporan kemajuan semester 1 dan minit mesyuarat JK pasca siswazah fakulti semester 1 2020-2021. Untuk semester kedua, mesyuarat senat peperiksaan akan diadakan pada 6 Oktober 2021. Untuk 7 hingga 14 Oktober, pensyarah boleh menyediakan fail khusus semester 2 2020-2021. PP akademik menyediakan fail bukti pematuhan proses akademik. Penyelaras pasca siswazah menyediakan status pelajar dan status kemajuan minit mesyuarat JK pasca siswazah dan mesyuarat penulisan PSAR peringkat fakulti. Ini okey, untuk mesyuarat penulisan PSAR peringkat fakulti sebenarnya boleh dilaksanakan dengan lebih awal. Tidak semestinya mengikut proses kerja yang disediakan. Kita ada, ini adalah bulan 10 ya. Sekarang ini ada bulan Februari. Kita ada 8 bulan di mana fakulti boleh melaksanakan mesyuarat penulisan PSAR di dalam jangka masa yang ditetapkan. Tidak semestinya mengikut proses kerja ini ya. Boleh dilaksanakan lebih awal untuk kemudahan semua pihak yang terlibat. Untuk selepas minggu tersebut, Jawatan Pengurusan Kualiti Akademik Fakulti akan mengaudit fail khusus yang telah disediakan, pematuhan proses akademik bagi semester 2, senarai status pelajar pasca siswazah secara pendidikan dan status laporan kemajuan mereka, serta minit mesyuarat JK pasca siswazah fakulti semester 2. Jadi untuk kesemua fakulti haruslah memuat naik semua dokumen yang diperlukan dalam folder yang disediakan oleh BJKA seperti saya tunjuk tadi.
sebelum 25 Oktober 2021. Isnin. Ini ada peringatan. All programs should submit the required documents to BJKA by 25th of October 2021. Ini adalah dokumen yang diperlukan bagi workshop related to academic quality. Apa yang diperlukan adalah workshop on outcome based education. Dokumen yang perlu dimuat naik adalah workshop report, QR code. Yang kedua adalah workshop on best practices on academic quality. Yang diperlukan adalah workshop report dan QR code. Ini adalah merupakan borang course portfolio audit report bagi setiap semester. Borang ini perlulah diisi oleh Ketua FQMC untuk kesemua program asasi dan program undergraduates. Semester 1, semester 2, 2020-2021. Bagi postgraduate by research, apa yang diperlukan adalah senarai status pelajar pasca siswazah secara pendidikan dan status laporan kemajuan. Kami tidak mahu laporan secara penuh ke dan sebagainya. Kami nak status sahaja diletakkan di dalam satu Word file boleh, letakkan di dalam Excel file boleh. Status sahaja yang diperlukan. Minit mesyuarat dan juga minit mesyuarat JK pasca siswazah fakulti pada semester 1 dan semester 2. Untuk proses akademik, ini telah dilaksanakan pada tahun sebelum ini, 2020. Saya rasa semua ketua FKMC telah biasa melihat borang ini. Okay. Academic Procedure Compliance Audit Report, senarai semak proses penyediaan dan pelaksanaan kursus pengajaran prasiswaza, senarai semak proses pelaksanaan pengajaran, senarai semak penilaian pengajaran dan pembelajaran, senarai semak penambahbaikan kualiti penerusan fakulti program, serta senarai semak proses penilaian semester. Borang-borang ini juga saya telah letakkan di dalam folder ini. Okay. Saya tunjuk yang di mana saya letak sini. Okay. Semua peserta yang terlibat boleh mengakses folder ini. Di dalam ini terdapat kesemua slide-slide dan borang-borang yang berkaitan untuk kemudahan kepada semua pihak. Ya. Dan PSAR ini perlu diisi. Okay. Satu PSAR untuk semua program asasi Prayu, satu PSAR untuk kesemua undergraduate programs, satu PSAR untuk semua postgraduate by coursework programs, dan satu PSAR kepada master dan PhD secara pendidikan. Ada 4 PSAR yang terlibat. Ya. Dan ini merupakan Teaching and Learning Facilities Audit Report yang perlu diisi oleh Ketua FQMC. Okay, setelah menjalankan audit, ini adalah borang-borang yang terlibat. Jadi saya memperingatkan lagi sekali ya, self-audit dilaksanakan untuk fakulti masing-masing adalah pada 15 Februari sehingga 15 Mac pada cuti semester pada kali ini. Dilaksanakan oleh FQMC masing-masing. Dan dapatan audit akan dilaporkan di dalam Area 5 Educational Resources dalam PSAR masing-masing. Apa yang diperlukan dalam CQI? Actions taken on previous PSAR. Setelah terangkan tadi bagaimanakah semua FKMC boleh mendapatkan borang ini. Okay, setiap folder, setiap fakulti masing-masing mempunyai folder tersendiri ya. Okay, apa yang perlu diisi adalah adakah belum selesai, adakah selesai. Kalau selesai, letak saja dash. Kalau belum selesai, maklum balas P3 masing-masing, apakah tahap kalau belum selesai, apakah tahap pada setakat ini? Contohnya, jika program tidak mempunyai cukup staf, dilaporkan dalam PSAR pada sebelum ini, apakah tahap pada kali ini? Adakah telah dibincangkan di dalam JK Pengurusan Fakulti? Adakah telah dimaklumkan kepada HR? Atau HR telah mengeluarkan iklan penjawatan kepada pensyarah baru? Apakah status? Ataupun apa yang berlaku adalah
pensyarah baru telah dilantik oleh program masing-masing. Apakah dia punya, apakah maklum balas oleh program, okey, fakulti. Dan ini merupakan laporan tahunan apa tu? Oh, yang mana yang satu ya? Oh, slow. Okey, saya minta maaf, saya sekali laju ya. Okay. Status letak aktif tanggung. Betul Dr. Zaitun. Kita letak status pelajar sahaja. Adakah kita nak letak status pelajar tamat ke, telah graduat ke, adakah masih aktif pendidikan ke? Itulah status dia. Okay. Dan juga tahun pengajian. Adakah tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Ini merupakan laporan tahunan FQMC, adalah aktiviti FQMC dilaksanakan setiap tahun. Okay. Ya, saya tengok apakah okey, Dr. Mahani bertanya, kalau status aktif tapi MIA juga diletakkan di dalam status tu letak dalam Excel juga. Apa-apakah status mereka? Ya. Ini adalah laporan tahunan FQMC. Apakah pengurusan dan penambah kualiti yang terlibat yang telah dilaksanakan? Okay. Audit dan akreditasi. Kita boleh buatlah lawatan audit dalam ni. Adakah terdapat lawatan audit MQA dilaksanakan? Boleh juga. Apakah apa aktiviti ya? Anugerah kualiti. Contohnya mungkin terdapat anugerah best practices of transformative teaching and learning yang dilaksanakan oleh KAM, boleh letak dalam tu, atau senarai penerima magu 2021 boleh juga diletakkan. Itu adalah anugerah kualiti, menandakan memang ahli-ahli fakulti adalah mantap dan sangat baguslah sebab telah mendapat anugerah. Penganjuran dan penyertaan bengkel dan juga pengkongsian berkenaan kualiti akademik, ini boleh letakkan dalam komponen ini. Ataupun jika ada hal-hal lain, ada FQMC boleh meletakkan, contohnya mesyuarat unit kualiti dalaman fakulti yang diadakan pada sekian tarikh. Ini adalah laporan FQMC. Borang ini juga boleh didapati di dalam slide yang saya telah tunjukkan sebelum ini. Dan adalah wajib bagi semua fakulti untuk memuat naik memo yang telah ditandatangani oleh dekan dan ketua FQMC. Ini dah wajib ya. Okay, perlu saya mengingatkan lagi sekali, ke semua program perlu memuat naik yang dokumen yang diperlukan di dalam folder yang telah disediakan oleh BGKA sebelum 25 Oktober 2021. Okay, sekian, terima kasih. Jika ada terdapat apa-apa persoalan daripada peserta-peserta bengkel pada hari ini, untuk FQMC, Timbalan Dekan Prasiswaza, Penyelaras Pelajar Siswaza, secara pendidikan, juga perancang strategik fakulti. Jika terdapat apa-apa soalan. Dr. Shima. Ya. Salmiah ni. Okey, Doktor. Okay, just nak tanya, macam tadi KPI one of it is OBE bengkel. Kalau dia bukan exactly OBE, sebab OBE sometimes PPPA ada organize. So pensyarah dia masuk dalam, they join the, participate in the organized by PPPA ataupun CAP tu, saya rasa, is that consider OBE ataupun tak? Ataupun mesti organized by FQMC and faculty? Saya rasa di sini perlu diorganize sehingga peringkat fakulti masing-masing. Kerana kalau diorganize di peringkat PP ataupun di peringkat CAM, kadang-kadang tidak semua pensyarah di fakulti melibatkan diri, hadir di bengkel tersebut. Kalau nama dia bukan spesifik OBE lah, sebab OBE ni is kita dah almost every year kita implement OBE juga dalam bengkel tu, tapi nama dia bukan spesifik OBE. Dia adalah constructive alignment, SLT, semua tu kita terangkan, tapi tidak spesifik nama OBE sebab that is too common already. Kita bagi nama lain sebab nak bagi CAM punya proposal kan. So kalau kita buat macam tu boleh tak? Not necessary is OBE,
Nama dia. Tapi kandungan dia adalah OBE. Ada. Betul, Samia. Boleh. Saya rasa tidak ada masalah sebab kita ada laporan selepas tu kan. Yes. Dia akan report apakah kandungan workshop yang telah dilaksanakan. Saya setuju Dr. Samia. Okay. Alright, thanks Dr. Shima. Okay. Dr. Shima, Ya, saya. daripada FSS. Okay. Okay, just a quick question kan. Katalah dua fakulti sama-sama menjalankan bengkel OBE tersebut. Dua fakulti. Ya, Saya rasa tidak ada masalah. So Boleh. it can be like, then it can be reported for both faculties lah kan? Boleh. Asalkan partisipan tu daripada kedua-dua fakulti. Okay, Terima thank you. kasih Dr. Sina. Right. Ada apa-apa persoalan daripada peserta-peserta yang berlainan? Saya akan kongsikan ke semua link yang dimasukkan di dalam folder BJKA dan saya akan email kepada semua yang terlibat pada hari ini. Dr. Shima, satu lagi soalan kan? Ya. Just in case lah, yang ni berkaitan dengan pelaporan kepada PSAR yang lepas, the action taken, okay? So suppose dalam tahun we couldn't do anything much lah because of the COVID-19 pandemic, so memang kita akan letak di situ sedang still pending kan? But adakah dia akan memberi efek kepada pencapaian fakulti? Tidak akan memberi efek. Kita nak memastikan fakulti memang mengikuti masalah yang dihadapi dan sebab apa yang kita perlu adalah penambahbaikan kualiti berterusan pada staf fakulti. Sebab laporan ini memang akan diminta oleh panel NQA setiap kali mereka datang. Jadi as long as you keep track all the problem, tak kisahlah problem solve ke, problem belum solve ke, tapi you have to keep track the PSAR that reported before this. Terima kasih Dr. Sina. Alright, thank you Dr. Shima. Dr. Shima, Dr. Zaitun. Okay, Dr. Zaitun. Macam isu facilities kan, isu bilik lah contohnya. Dia memang tak akan selesai, kita akan cakap masalah yang sama ke macam mana? Kalau tak selesai, contohnya sebelum ni tidak selesai, adakah telah dilaporkan kepada Bahagian aset? berkaitan. Dah buat. Dah buat. Okay. Tapi aset belum lagi mengambil tindakan apa-apa. Contohnya lah. Contohnya lah, okey. Apa yang fakulti boleh lakukan, fakulti boleh menyertakan bukti yang kita dalam email, ataupun ada tak maklum balas aset berkaitan dengan perkara ini, ataupun adakah dia cakap tindakan akan diambil pada sekian tarikh ke, kita kena tahu perkembangan dia apa. Tindakan akan diambil tapi belum dibuat lah kan. Kita akan lapor juga dan apakah setakat ni laporan mereka. Macam FBK ada mengalami masalah yang sama. Mereka ada bilik kuliah yang bocor, tapi apabila feedback balik CQI dia cakap tender telah dikeluarkan. Macam tu. Kita nak tahu apakah tahap ni, apa yang belum selesai tu, tahap mana. Kita perlu report lah, kita perlu letakkan sebagai bukti yang perlu dimuat naik di dalam folder yang telah disediakan. Maknanya hal semasa Yes, apakah hal semasa terkini, apa perkembangan terkini. Kita mesti keep track. Kita tak boleh kuliah rosak macam tu je. Sampailah 2022 kita tak ambil pusing pun dengan bilik kuliah tu. Kita tak nak benda tu berlaku macam tu. Kita mesti ada tindakan oleh fakulti masing-masing. Terima kasih Dr. Saya Dr. Zaitun. Dr. Shima. Ya. Okey, yang ni berkaitan dengan perolehan data bagi pasca coordinator untuk membuat reporting. One of the component that we have to report is the current status of the postgraduate students. And I would imagine that bila hampir sampai masa nanti untuk kita buat reporting kan, everyone will be asking for CGS to give the information lah sebab tapi apa yang berlaku sekarang adalah we don't get the information automatically from CGS. For example, kalau saya nak tahu secara terperinci kan status pelajar-pelajar di FSSK, I will have to get
PP di CGS yang menjaga our faculty to give the status. Jadi kalau mana yang rajin tu kan mungkin dia akan minta setiap bulan. Because but is it possible for us to get this access to the information without having to go to CGS? Saya tahulah this is bidang kuasa CGS kan. But is it possible for us to coordinate the information supaya tak perlulah semua nak bila sampai masa kan kita nak setiap kali kita nak minta. But access itu diberikan kepada kami. Macam mana Dr. Ade? Dr. Sina, saya rasa yang ni di luar bidang kuasa BJKA. Kalau betul-betul diperlukan, saya pun tak pasti jugalah boleh salurkan cadangan ni kepada CGS lah. Mungkin, yelah saya faham lah kalau kita nak minta last minute tu, kadang-kadang tak terlayan dia orang. Yeah, betul. So, Because there's so many of us kan, everyone will be asking for the same information anyway. So mungkin kita boleh liaise dengan mereka within certain date kan. We will be given this information. Ya. Mungkin boleh minta diorang sediakan secara berkala ataupun minta akses. Tapi saya tak sure lah akses ni memang diberikan ke ataupun tidak sebab macam kalau undergrad memang PC ada akses kepada pelajar kan. Kalau tak silap kalau ikutkan lah. So saya rasa sepatutnya boleh cadangkan boleh salurkan cadangan ni kepada CGS lah. Okay, thank you Dr. Ade. Saya setuju lah dengan cadangan Dr. Haslina tu. Jadi kalau kita ada akses pada database tu kan, jadi kita boleh buat sendiri lah tanpa perlu gantung pada CGS. Kesian juga CGS banyak nak dilayan. BJKA boleh bawa ke Dr. Ade? Sampai kami cakap dengan CGS? Saya pun tak pasti. Tapi nantilah kita tanya. Kita boleh tolong tanyakan lah. The next JKPS mungkin kita boleh tanya-tanyakan lah masa JKPS nanti. Dr. Shirley kata dah highlight pada Dr. CGS Saya ni. tak sure apa isunya kalau diorang tak benarkan lah. Saya pun tak sure. Mungkin dari segi dulu mungkin tak ada penyelaras. Tapi since sekarang kita dah ada penyelaras research, mungkin dia boleh consider balik lah. Nanti kita tanyalah, Dr. Dr. Ade, sebenarnya kita beberapa orang, saya Imran daripada FIT. Sebenarnya beberapa orang penyelaras postgraduate by research dah pernah tanya untuk minta akses tapi bukan tak dilayan lah, macam mungkin susah sikit dari segi prosedur pun ke apa, saya pun tak pastilah, tapi kita dah minta sebenarnya tapi tak diberikan. I see. Mungkin dari segi data tu mungkin ada sulit ke apa, saya pun tak berapa pasti sebab saya tak pernah lagi nampak. Yelah nak minta saya tanyakan sekali lagi boleh je, tapi itulah saya tak janjilah data since Dr. Imran, Dr. Shirley pun dah cuba, kita cuba sekali lagi lah. Terima kasih Dr. Imran. Okay, jika ada terdapat apa-apa persoalan daripada peserta yang lain, saya anggap senyap je tak ada. Terima kasih kepada semua yang hadir di dalam bengkel pada hari ini. Terima kasih kerana menyertai kami dan jumpa lagi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Okay, thank you everyone. Thank you Dr. Shima. Yeah, thank you. Doktor, ada attendance ke doktor? Attendance, okay. Saya akan activate QR code semula ya. Thank you. Sini tak? Situ kah? Sebelah. Saya.
Ya, terima kasih. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Hamid. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Ya, saya keluar ya. Okay, terima kasih. Doktor. Ada lah dalamnya, betul ya. Dah di-upload kami. Malas dah tiba-tiba. Hmm.